Okey, kita boleh mulakan. Hari ini kita belajar hadis. Riyadhus Shalihin, hadis 136. Muka surat 421. Silakan. Kak J baca. Saya baca. Ya. Boleh ke ni? Saya nak cuba baca bahasa Arab dulu sekali ya. Oh lama. Clear suara. Cantik. Okey. Hadis nombor 316. Al-Ishrun nombor 20 kan Ustaz kan? Ke 20. Anhu qala arada banu salimata ayyan taqilu kurbal masjidi fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum innahu qad balaghani annakum turiduna an tantalikilu kurbal masjid. Faqalu na'am. Na'am ya Rasulullah qad aradna zalika. Faqala bani salimata diyarakum tuktab asarukum tuktab asarukum. Riwayat Muslim. Wa fi riwayatin inna bi kulli khatwatin darajah. Riwayat Muslim, riwayat Al-Bukhari aido bimaknahu min riwayatan Anas. Itu Ustaz radhiyallahu anhu. Darinya Jabir radhiyallahu anhu. Dia bercerita, orang-orang Bani Salimah ingin pindah rumah agar berada dekat dengan masjid. Lalu hal itu didengar oleh Rasulullah SAW. Maka beliau bertanya, aku mendengar kalian ingin pindah ke tempat yang dekat dengan masjid. Mereka menjawab, benar, wahai Rasulullah. Kami memang ingin melakukannya. Lantas beliau bersabda, wahai Bani Salimah, tetaplah di tempat tinggal kalian yang sekarang kerana jejak-jejak langkah kalian akan dicatat. Tetaplah di tempat tinggal kalian yang sekarang kerana jejak-jejak langkah kaki kalian akan dicatat. Riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya setiap langkah kaki akan mengangkat kedudukan kalian sebanyak 1 darjat. Diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan pula oleh Abu Bukhari dengan makna yang sama dari Anas radhiyallahu anhu. Banu Salimah, nama kabilah Ansar yang cukup dikenal. Sambung ke? Pengesahan hadis. Hadis Jabir radhiyallahu anhu ini diriwayatkan oleh Muslim nombor 665. Begitu juga redaksi yang kedua nombor 664. Ada hadis serupa dari Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Bukhari 2139 Fathul Bari. Sambung lagi ke? Ya. Kosa kata asing. Diyarukum, tetaplah di tempat tinggal kalian yang sekarang. Asarukum, jejak-jejak langkah kalian. Maksudnya, bekas yang tertinggal atau tersisa dari langkah kaki kalian ketika melangkah menuju masjid, baik untuk mengerjakan solat Jumaat maupun solat 5 waktu Jumaat. Al-khutwah, langkah kaki. Habiskan saya. Kandungan hadis. Pahala diberikan sesuai daya dan upaya seseorang. Perintah untuk sentiasa melaksanakan solat berjemaah di masjid, meskipun tempat tinggal kita berada jauh darinya. Larangan menyusahkan kaum muslimin. Seandainya Bani Salimah benar-benar pindah ke tempat yang dekat dengan masjid Nabi SAW, kemudian orang lain mengikuti perbuatan mereka, nescaya kaum muslimin menjadi kesulitan untuk beribadah di Masjid Nabawi. Baik ya, saya masuk mula. Jadi dalam cerita ini berkaitan ialah pahala atau ganjaran seseorang bila melangkah ke sesuatu tempat. Contohnya ialah ke masjid contoh. Jadi Bani Salamah ni ceritanya dia jauh daripada masjid dan kedengaran oleh Rasul bahawa dia nak pindah dekat dengan masjid.
Jadi hal ini Rasul nasihatkan, ya, seboleh-bolehnya jangan pindah. Sebab setiap langkah yang kau langkah tadi semuanya adalah pahala. Jadi kalau jauh langkah tu mana masjid tu jauh daripadanya, mana ya pahala tu lagi banyak daripada orang yang dekat hanya satu langkah atau dua langkah ke masjid. Jadi beruntunglah kepada yang jauh, ya, tapi ya dia datang ke masjid. Jadi setiap langkah dia itu semua mengandungi pahala. Ya. Dan dikatakan katanya khutwatin darajah. Satu langkah itu satu darjat. Ya. Satu langkah satu darjat. Kalau 1000 langkah 1000 darjat diberikan. Itu semua adalah pahala buat ya mereka. Dan kita pula ya terkadang ya, dalam keadaan sekarang terkadang masjid itu memberi ketenangan. Terkadang masjid itu tidak memberikan ketenangan kepada kita. Ya. Apa yang dikatakan masjid itu memberi ketenangan kepada kita? Seandainya ya ia dilakukan ya secara berjemaah dan jemaah itu ia tidak membawa banyak bid'ah, maka ya kita datang ke masjid itu rasa satu ketenangan. Ya, sebab ya itulah yang dianjurkan. Tapi seandainya ya kita berdekatan dengan masjid, tapi masjid ini ia mengamalkan amalan-amalan bid'ah. Ya, jadi kita ke situ bukan menambahkan ketenangan, tetapi kita menjadikan kita rasa ya, bersalah. Ya. Rasa bersalah. Oleh itu, ya, terkadang di rumah itu lebih baik, solat di rumah itu lebih baik. Ya, daripada kita pergi ke masjid, tapi masjid itu mengamalkan amalan-amalan yang di luar daripada kebiasaan syariat Islam. Contohnya, diceritakan ada satu kisah yang ya, keluarga ini duduk di satu perkampungan. Perkampungan ini semua mengamalkan tarekat. Dan dia di situ juga ada masjid, tapi masjid ya di situ menjadi markas dia untuk dia mengamalkan ajaran-ajaran tarekat. Ya, yang mana banyak ajarannya itu dia tidak mengikut sunnah Rasul. Ya, jadi keluarga ini tidak menyenangi dan dia tidak pergi ke masjid itu. Ya, sebab jiwanya bukan tambah tenang, jiwanya ya bertambah rosak kalau datang situ. Ya. Maka ya keluarga ini dipulaukan daripada jemaah itu. Terkadang jemaah yang lalu lalang ya di depannya, depan rumahnya, ya mengijik-ngijik dan sebagainya. Akhirnya dia dengan rasa yang tertekan, dia pindah daripada perkampungan itu. Ya, mencari tempat yang lebih tenang. Itu namanya hijrah. Kita kena hijrah juga. Ya. Kita tidak boleh sekongkol dengan ya mereka itu. Ya. Apalagi ajaran-ajaran itu banyak bercanggah. Ya, dengan apa yang dikehendaki oleh Rasul. Sampai ya dikatakan ya tidur. Ya, sanggup dikapankan. Ya, diletakkan dalam kelambu, bersuluk, masuk dalam kelambu dengan keadaan berkapan. Ya. Semua itu tak ada pun diajarkan oleh Rasul. Sahabat-sahabat pun tak pernah pun dikapankan ya, ketika hidupnya. Ini buat ajaran-ajaran demikian. Ya. Kerana apa? Katanya dah sign, sanggup mati. Maknanya ya, macam itulah keadaan dalam kubur. Konon dia masuk dalam kelambu gelap. Jadi hal-hal macam ni kadang bukan menangkan kita. Sebab itu memanglah kita suka fadilat ya, untuk datang ke masjid. Itu saya katakan, ya, kalau masjid itu memberikan ketenangan kepada kita, jemaah itu memberikan ketenangan kepada kita, memanglah seronok kita di masjid. Kalau dia solat macam mana, biasa, solat isyak biasa, berwirid biasa, ya. Tapi yang kalau di luar daripada kebiasaan,
Itu yang kita tidak senang. Jiwa kita tidak akan rasa senang. Bukan kita nak pergi masjid, nak tenangkan jiwa kan, supaya kita tenteram. Tapi tak boleh tenteram. Buat apa? Jadi kita hindarkan juga. Walaupun fadilatnya baik pada asalnya, tapi kalau kita sekongkol pula, ya dah bukan tambah dapat baik. Ya, kita tambah dosa yang sama bersubahat. Bukan dapat pahala ya, dapat dosa besar. Kalau zaman Nabi, memanglah kita berebut. Nabi jadi imam contohnya. Ya, jadi imam di Masjid Madinah, contoh masa itulah ya. Di Masjid Nabawi. Nabi jadi imam. Tak seronok ke kita, walaupun di Corok sana pun, kita mesti nak datang. Rasul yang berimamkan kepada Rasul. Oh, mesti itulah seronok. Tapi zaman demi zaman, ya, berganti ataupun berubah keadaan, lama-lama ilmu dah makin jauh daripada yang asal. Ya, itu yang menyebabkan ya, kita kadang kena fikir juga. Jangan kira ambil fadilat saja. Ya. Kalau dah solatnya pun dah lain macam, ya, wiridnya pun dah lain macam. Oh, nak ambil fadilat juga, pahala banyak. Kita berjemaah. Bukan pahala banyak, dosa lagi kita. Fikirlah. Ya, itu. Kita nak faham macam tu. Ya. Jangan main sedap ambil pahala saja. Bukan dapat pahala, dapat dosa ada nanti. Ya. Bersubahat dengan mereka ahli bid'ah. Okey, kita teruskan lagi. Hadis nombor 137. Teruskan. Siapa tadi? Tak apa, Ustaz, gila-gila Ustaz bagi siapa-siapa nak baca dulu. Ada siapa nak baca ke? Tak ada, semua malu. Aduh, saya cuba. Ustaz tak nak baca ke? Okey, saya cuba lah ya Ustaz ya. Borong Okey, lah sini. Tak boleh lah macam tu, gila-gila. InsyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadi wal Ishrun. Hadis yang ke-21. An Abil Munziri Abayyi ni Ka'bin radhiyallahu anhu qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjidi minhu wa kana la tukhti'uhu salatun faqila lahu aw faqultu lahu lawish taraita himaran tarkabuhu fi dhalma wa fi ramdai faqala ma yasurruni anna manzili ila janbil masjidi inni uridu an tabali mamsyaya ilal masjidi wa ruju'i idza raja'tu ila ahli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'allahu laka dzalika kullahu riwayat Muslim wa fi riwayatin inna laka ma tasabta. Dari Abdul Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dia bertutur, terdapat seseorang yang sepengetahuanku tidak ada orang yang berumah lebih jauh dari masjid daripada rumahnya dan dia tidak pernah absen dalam solat berjemaah di masjid. Lalu dikatakan kepadanya atau aku berkata kepadanya, andaikan kamu membeli seekor kedai yang dapat kamu naiki sewaktu gelap menyelimutimu dan sewaktu terik matahari menyengatmu, namun orang itu menjawab, aku tidak suka jika rumahku berada di dekat masjid. Sesungguhnya aku ingin agar langkah perjalananku ke masjid juga kepulanganku ke tempat keluargaku dicatat sebagai amal kebaikan. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencatat semua kebaikan itu baginya. Riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya bagimu apa yang kamu niatkan. Lafaz Aramdoi artinya tanah yang sangat panas kerana terkena terik matahari. Pengesahan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nombor 663. Kosa kata asing. La tahti'uhu solatun. Tidak pernah absen dalam solat.
yakni tidak pernah ketinggalan dalam melaksanakan solat berjemaah di masjid. Az-zulma'u, waktu gelap. Maksudnya pada malam yang gelap gulita. Ihtasabta, apa yang kamu niatkan, iaitu pahala dari setiap langkah kaki menuju ke masjid demi menggapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kandungan hadis, kegigihan para sahabat radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum dalam mengerjakan kebaikan, menambahnya dan memperolehi pahala darinya. Memberi nasihat kepada kaum muslimin agar sentiasa berbuat kebaikan dan kebajikan. Maka siapa sahaja yang mendapati saudaranya berada dalam kesulitan dalam hal ini, hendaklah dia menasihatinya agar dapat segera berlepas diri dari kesulitan tersebut. Pergi ke masjid dengan berjalan kaki meskipun jauh menghasilkan pahala yang lebih besar daripada dengan berkendaraan. Seseorang diberi pahala atas kebaikan yang dilakukannya sesuai dengan tujuan dan niatnya. Ya, baik. Masih dalam berkaitan dengan pahala, iaitu pahala pergi ke masjid. Ya. Jadi persoalan kita, kalau kita jauh daripada masjid, kita tidak melangkah dengan kaki, tapi kita berkenderaan. Apa kelebihannya? Jadi kalau kita berkenderaan, kita ada kenderaan tapi kita berjalan kaki. Artinya di situ kalau seandainya panas terik menyusahkan diri, itu artinya bukan salah Allah, tapi salah kita. Kita kufur nikmat. Kita boleh pergi dengan kenderaan kita selesa untuk pergi beribadat, tapi kita nak menyusah-nyusahkan diri kita dengan berjalan kaki, contohnya setengah batu dengan panas terik. Jadi kita menyusahkan kita sendiri. Hal ini tidak patut berlaku kerana ia sebagai kufur nikmat. Jadi kita ada kenderaan yang baik, contohnya kita pergi ke masjid dengan kenderaan dan kita datang ke masjid dalam keadaan yang selesa, tidak berpeluh-peluh, tidak berbau. Jadi jemaah pun rasa sehat di samping kita. Tapi kalau kita dengan keadaan berpeluh-peluh, dengan bau peluh yang busuk contohnya, apa jadi dengan jemaah kita sebelah kita? Puas dia menahan hidung dia. Jadi tak selesa dia bersolat di sebelah kita. Jadi perkara itu kita kena ambil tahu juga. Jadi jangan kita kufur nikmat. Jadi pahalanya adakah sama dengan kita berjalan kaki? Pahalanya tetap sama. Selagi roda kita berpusing, kerana nawaitu kita untuk pergi ke masjid, pusingan tu semuanya adalah memberikan pahala kepada kita. Itu dikatakan setiap langkah akan membawa pahala kepada kita. Tapi kena faham juga, ada orang dia ingin suka mencari rumah depan masjid. Dia suka kalau rumah tu depan masjid. Tapi kena ingat, tanggungjawab dia besar. Dia kena kalau dia sudah duduk dengan sebelah masjid, tanggungjawab dia kena menunaikan hak masjid. Apa menunaikan hak masjid? Setiap solat, kalau dia ada kat rumah dia kena pergi ke masjid. Orang yang jauh ada dikecualikan. Tapi orang yang dekat, dia kena tunaikan hak dia. Jangan pula rumah cantik menghadap masjid, tapi tak pernah berjamaah. Sehingga tidak terlihat oleh ahli jemaah masjid muka orang depan ni. Jadi jangan sampai macam tu. Jadi lebih baik kalau seandainya dia jauh daripada masjid, tapi jiwanya terikat dengan masjid, itu lagi baik daripada yang sebelah masjid langsung tidak ada terikat
ya, mana tidak ada langsung minat untuk berjemaah di masjid. Dulu dikisahkan satu siak, dia siak saja, ya, tukang-tukang kemas dan sebagainya, ya, di Bangi. Tapi ya, dia punya jiwa dia, ya, suka berjemaah. Jadi katakan ya 5 waktu tu dia dapat berjemaah, ya, di masjid tu. Kadang kalau balik kampung ni nak cepat-cepat balik, ya, sebab dia nak dapat solat berjemaah di masjid. Jadi hati tu terikat, ya, dengan masjid. Dia memanglah dia ada kerja juga, ya, sebagai siak. Tapi ya, kadang siak ni ada setengahnya yang kita tahu, kadang dia buat kerja, dah habis kerja dia balik, solat dia balik. Dia tak ikut solat. Ya, dia kerja-kerja dia dah habis selesai, dia pun balik. Ya, dia tak ada nak ikut solat berjemaah. Tapi yang ni dia, ya, jiwa dia terikat, tergantung kepada masjid, mana yang dalam disebutkan dalam hadis. Akhirnya, ya, mengikut cerita yang memang berlaku, mengikut cerita, akhirnya dia dalam keadaan solat, Allah ambil dia. Ya, akhirnya dia mati dalam keadaan dia tengah menunaikan solat. Ya, jadi diceritakan oleh jemaah, ya, memang dia ni selalu tak tinggal jemaah, sentiasa ada, ya. Itu dikatakan oleh keluarganya, kalau dia balik kampung tu kadang tak cepat-cepat balik. Ya, ada kerja kat masjid katanya. Ya, dia kata. Ya, tapi sebenarnya, ya, dia suka untuk berjemaah di masjid. Ya, masjid itu masjid yang, ya, tidak mendatangkan mudarat, tak apalah. Ya, seronoklah. Masjid tidak mendatangkan mudarat bagi kita, maka kita seronok datang ke masjid, kita rasa tenang, aman. Ya. Tapi itulah rezeki dia, akhirnya dia meninggal dalam keadaan solat. Ya. Itu dia, kita pulangkanlah pada Allah. Mudah-mudahan, ya, dia tergolong dalam kalangan, ya, orang-orang yang soleh, yang mana dia disabdakan oleh Nabi, salah satu daripada naungan, ya, di mahsyar ialah mereka yang hatinya tergantung pada masjid. Ya, mudah-mudahan dia akan perolehi, ya, apa yang disabdakan oleh Rasul itu, insya-Allah. Itulah, ya, dari hal berkaitan dengan pahala kita solat, ya, berjemaah di masjid. Sama ada kita jauh ataupun kita dekat, ya, jangan kita tergolong sebagai orang-orang yang, ya, tidak suka dengan masjid. Ya. Baik, kita sambung lagi hadis yang 138. Saya sambung. Saya baca. Okey. Al-Thani wal-Ishrun an Abi Muhammadin Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khoslatan a'laha manihatul anzi ma min amil ya'malu bi khoslatin minha raja'an thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannata. Rawahul Bukhari. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 40 perbuatan amal kebaikan. Yang paling tinggi utama adalah meminjamkan seekor kambing betina untuk diperah susunya. Tidaklah seseorang mengerjakan salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut kerana mengharap pahalanya dan membenarkan janji Allah atasnya, melainkan dengannya perbuatan itu Allah memasukkannya ke syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Ya. Al-manihatu, meminjamkan seekor kambing kepada seseorang untuk ia perah susunya dan meminum susunya, kemudian dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Pengesahan hadis, kosa kata asli. Manihatul anzi, meminjamkan kambing betina. Maksudnya meminjamkan kambing betina kepada orang lain agar dia dapat meminum susunya, kemudian dikembalikan lagi. Al-anzu, kambing betina. Mawa'uduha, membenarkan janjinya. Yang ini janji Allah mengenai pahala bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kandungan hadis, banyaknya amal kebaikan termasuk kurnia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap orang dapat mengerjakannya sesuai dengan kemampuan. Wajib mendasari amal soleh dengan keimanan dan pengharapan pahala. Baik. Semak semula ya. Hadis ini berkaitan dengan hal ya, kebaikan yang terkadang kita tidak nampak. Ya, hal-hal yang tersebut. Contohnya dalam hadis ini, kita ya, meminjamkan kambing. Contohnya ada keluarga miskin. Keluarga miskin. Ya, kita ya, pinjamkan kambing ni sehari dua kepada mereka untuk diambil susunya, untuk diperah susunya. Ya. Kemudian dipulangkan baliklah. Kita katakan, ini kambing ni kau ambil, ya perahlah susu dia ambil, susu boleh minum. Ya. Itu kecil kambing lah. Kalau lembu lagi besar lah. Jadi ya, hal-hal macam ini adalah hal-hal kebajikan atau kebaikan yang boleh memasukkan seseorang ke syurga. Ya, atas dasar ya nawaitu, niatnya ikhlas. Ya, biarlah dirasa. Ya, si miskin itu tidak punya kambing. Kita ni banyak kambing. Ya. Jadi ya, kita berikan kambing itu kepadanya, pinjamkan kambing itu kepadanya untuk dia boleh mendapatkan susunya. Oh, itu adalah perbuatan mulia. Ya. Ini di antara ihsan-ihsan kadang yang kita tidak nampak. Ia membawa kepada syurga. Ya, contohnya yang lain kadang kita tengok ya, mereka ya ihsan dengan binatang. Ya, hal-hal itu juga boleh masukkan ke syurga, kita tak nampak. Ya, contohnya apa? Ya. Diceritakan bahawa ya, perempuan yang jahat atau dikatakan ya, sebagai pelacur perempuan ini, tapi ya, kerana ihsan kepada seekor anjing yang kehausan, ya, maka ya Allah dengan rahmat Allah Ta'ala, ya, dia akan masuk surga dengan ihsan itu. Ya, kadang hal-hal yang macam itu boleh masukkan syurga. Ya, ada baru-baru ini saya tengok ya, satu viral, orang tu tengok anak-anak anjing ya, dalam semak. Ya, dia tengok. Tapi dia khawatir ibunya adalah, ya, dia sangka ibunya adalah kat berdekatan situ. Ya. Ya, esoknya ditengok lagi, memang dia kelaparan dan kehausan anak-anak anjing ni. Ibunya tak ada. Ya. Memang tak ada ibunya. Mungkin ibunya mati. Ya. Jadi anak-anak anjing ni adalah 4 ekor. Ya, memang kehausan dan kelaparan. Maka ya, disusukanlah ya, dengan orang kita lah, disusukan. Jadi bagi betul-betul dia kehausan. Ya. Sampailah ya, anjing tu besar. Jadi hal-hal macam ni ya, adalah hal ihsan yang boleh membawa kepada syurga. Kita tak sedar. Ya, kita fikir, kita benci, kita marah, ya, kita nak lontar dia, nak bunuh dia. Ya. Jadi tidak ada perasaan ihsan langsung kepada binatang atau binatang yang ya, tersangkut
ya pada ya apa ni sebatang anak sungai ke yang dia tidak boleh nak dapat naik, maka ya kita tolong dia dengan cara ihsan, kita lepaskan dia, tolong dia. Ya, hal-hal macam ni lah yang boleh ya memudahkan kita masuk ke syurga, ya, dengan sebab benda-benda macam ni. Jadi walaupun kita solat rajin, puasa rajin, ya, tapi oleh kerana ihsan kita kepada binatang tak ada langsung, ini ya sukarlah ya untuk mendapatkan ya apa ni kemudahan atau jalan yang mudah ke syurga. Ya, jadi untuk mencari jalan ke syurga ni ya kita bukan hanya kepada manusia ya, tapi kita kan kerana kita ihsan kepada binatang. Ya. Kadang kita lihat ya mereka yang ya ihsan kepada binatang, kadang sanggup, kadang dia bawa lah kucing-kucing yang ya tidak ada apa ni tempat bergantung, ya dibawa ya bela ya sehingga ya kucing yang ya apa ni tadinya tidak terjaga sekarang sudah cantik, gemuk dan sebagainya. Jadi hal-hal macam itu bukan semua orang boleh lakukan demikian. Tapi yang melakukan demikian itu memang kita respect lah. Ya, sanggup dia berbelanja. Ya, kerana ihsan terhadap ya, binatang atau kucing tadi. Jadi perkara-perkara macam ni jangan kita anggap remeh. Ya, bahawa ia adalah di antara jalan-jalan ke syurga. Ya. Sampailah yang paling kecil sekali kadang ya, semut terkapai-kapai di air. Ya, maka kita selamatkan dia, lepaskan dia. Ya mungkin kerana itu juga ya ihsan kita tadi. Ya, itulah ya, jalan untuk kita masuk syurga. Ya. Dan jalan maghfirah daripada Allah, keampunan daripada Allah. Hal macam itu kena ambil tahu sebagai orang Islam mukmin. Ya, kena mengambil tahu sebab kita ni ya kadang lupa diri kita tentang satu rukun yang disebut ihsan. Ya. Kita kena perasan ihsan. Ihsan ni bukan sekadar baik tapi lebih mendalam daripada baik, iaitu ada perasaan kasihan. Okay. Baik, kita teruskan lagi hadis 139 pula. Siapa nak baca? Sambunglah baca teruskan. Al-Thalithu wal 'ishrun an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjumanun fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bi shiqqi tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia bercerita, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, takutlah kalian terhadap neraka meski hanya dengan menyedekahkan separuh kurma. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain yang juga berasal dari keduanya, Al-Bukhari dan Muslim, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu pula, ia bercerita, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan akan diajak bicara oleh Rabbnya yang antara dirinya dan dia tidak terdapat penterjemah. Kemudian orang itu melihat ke sebelah kanan, maka dia tidak mendapati sesuatu pun,
kecuali apa yang telah dikerjakannya. Begitupun ketika orang itu melihat ke sebelah kiri, maka dia tidak melihat sesuatu pun kecuali apa yang telah dikerjakannya. Lantas orang itu melihat ke hadapannya, maka dia tidak melihat sesuatu pun kecuali neraka, tepat di hadapan matanya. Oleh kerana itu, hendaklah kalian menghindari neraka meski hanya dengan menyedekahkan separuh kurma. Adapun barang siapa yang tidak mendapatkannya sesuatu untuk disedekahkan, maka hendaklah dengan kata-kata yang baik. Kata asing. Okey, kota asing, sirku tamrotin, setengah atau separuh kurma. Tarjumanun, penterjemah, ash'amu, sebelah kiri. Kandungan hadis, perintah untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji, bermuamalah dengan lemah lembut dan mengucapkan perkataan yang baik. Kedekatan Allah Ta'ala dengan hamba-Nya pada hari kiamat. Hal ini terlihat jelas dari tidak terdapatnya hijab, itu pembatas, tidak pula perantara dan penerjemah. Maka dari itu hendaklah orang-orang yang beriman sentiasa berhati-hati agar tidak melanggar perintahnya. Sungguh setiap orang kelak bertanggungjawab terhadap amal perbuatannya. Oleh kerana itu hendaklah dia memperbaiki perbuatannya. Sebab pada hari kiamat kelak tidak ada yang bermanfaat bagi seseorang selain amal solehnya serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatutnya seseorang tidak meremehkan sedekahnya walaupun sedikit, kerana ia akan menjadi perisai yang menghalanginya dari api neraka. Penetapan sifat al-qalam, ucapan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamba-hambanya tanpa perantara kelak, iaitu pada hari kiamat. Ya. Baik, ya. Ini juga adalah berkaitan dengan sifat yang sifat diri yang mulia. Yang mana hal ini kalau dilakukan dapat menghindarkan diri daripada api neraka. Ya. Itu dikatakan oleh Nabi, ittaqunar, takutlah neraka. Walau bisyiki tamratin, walaupun hanya setengah kurma. Jadi hal ini nampak sikit, bendanya sikit, iaitu walaupun kita bersedekah mampu hanya setengah daripada kurma. Contohnya misal kata kita ada sebiji kurma, sebelah kita ni mandang, maka kita kata ambillah sebelah ni separuh, kan? Itu artinya kita telah memberikan sedekah buatnya separuh, kita separuh, kau ambillah separuh. Ada tak perasaan macam ni? Kalau ada perasaan macam ni, maknanya kita tak mementingkan diri kita. Malah sebiji je kau tak payahlah makan. Jadi sifat macam ni nampak tak? Kedekut kita. Berbeza dengan mereka yang pemurah. Separuh tadi dia belah, dia bagi orang sebelahnya pula rasa. Macam tu. Jadi kena ingat bahawa besok yang kita pandang ialah amalan. Kanan kiri amalan kita. Depan kita neraka. Cuba bayangkan macam mana. Macam mana kita nak menghindarkan neraka itu. Sedangkan dulu di dunia dulu kita cukup bakhil, kedekut. Nak cuba nak bermurah hati di akhirat, tak ada gunanya lagi dah. Kita nak bersedekah, nak bermurah hati ketika di dunia. Sebab itu jauhilah, takutilah neraka ini. Walaupun sedekah kita nilainya sedikit saja, kita mampu. Sebenarnya hal ini bukanlah kita mesti bersedekah dengan setengah kurma. Ini hanya sebagai perumpamaan. Seorang yang mampu hanya sekecil, macam tu. Seorang yang mampu bersedekah hanya sekecil kemampuannya, sedekahlah. Seorang yang mampu bersedekah lebih daripada itu, bersedekahlah. Kerana sedekah itu salah satu dapat menghindarkan daripada neraka. Jadi hal ini kita kena ambil tahulah, ambil pengajaran.
Sebab tak ada siapa pun yang akan sanggup untuk melihat neraka, bukan masuk neraka. Nak melihat neraka pun dah tak sanggup. Apalagi masuk dalam neraka, na'udzubillah. Sebab itu jangan lupa bahawa sedekah yang kita hulurkan, yang kita lakukan, semua itu akan membawa kebaikan diri kita juga. Salah satu daripada kelebihan sedekah ini iaitu dapat menghindarkan diri kita daripada azab neraka. Kita sedekah ni bukan hanya kepada manusia, terkadang juga perbuatan kita sedekah kepada binatang. Kadang binatang juga mohon belas kasihan kepada kita. Kita bagi makan kat dia. Itu sedekah yang kita hulurkan. Jadi sifat pemurah tu nak ada. Sebab sifat pemurah ini akan membawa kebaikan di akhiratnya nanti. Jangan jadi orang yang bakhil, yang mana dia akan merugikan dirinya dan keluarganya nanti. Sebab itu hindarilah daripada sifat bakhil. Jadi hari kiamat ini satu hari yang kita tidak boleh nak tolak. Ia adalah pasti. Kepastian itu bila kita mati, itulah kepastian. Dah tak boleh nak kita ghostan lagi. Kematian itu kepastian. Dan dah mati baru yang tak yakin dulu. Siapa yang tak yakin dulu, di sanalah akan dia yakin. Tapi tak ada artinya lah. Di dunia kita suruh yakin, wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Tapi di dunia mereka tak yakin akhirat ni. Jadi apa artinya? Besok di akhirat baru dia nak yakin. Tak ada erti lah. Sebab itu hal ini Nabi nasihatkan supaya jangan bersifat bakhil. Walaupun bersedekah hanya setengah biji kurma sekalipun. Moga-moga dengan itu dapat melepaskan diri daripada azab neraka. Itulah yang diingatkan oleh Nabi SAW. Rasanya sampai situ dulu untuk hari ini. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi kepada hadis nombor 140 pula. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah hari ini. InsyaAllah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa taraf an-nahar wa ja'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Okey, insyaAllah jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum. Bye.